Saya sendiri yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apabila kita menyebutkan konsep integriti ni tu, saya nak tanya satu soalan. Khasnya mungkin kita akan melibatkan dengan orang politik. Terutamanya jika dengan musuh kita ni dikirakan tabayun. Tapi dengan kawan kita tabayun dikira integriti ke tak? Okey. Tabayun ni maksudnya kita kena semak, cek. Quran kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, bila datang kepada kamu orang fasik. Fasik ni sama ada orang tu jahat, sumber yang jahat, maklumat yang jahat, ataupun fasik ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan maksud sumber yang tak diketahui. Fatabayyanu, maka kamu hendaklah selidik. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan menimpakan satu kaum dengan secara yang kamu tak tahu, tak ada maklumat, kamu akan menyesal. Apa dia yang kita nak kena tabayun? Tabayun ni kita nak kena cek bila berita. Ada berita yang kita kena cek, ada berita yang kita tak payah cek, ada berita yang kita haram cek. Macam mana? Hadis Nabi kalau datang, wajiblah kita cek hadis sahih ke hadis palsu. Berita kata satu orang pegawai kita ni ambil rasuah, yang tu kita kena cek. Kita kena cek sebab takut kita ambil tindakan kat dia tak betul. Tapi boleh tak kalau pegawai kita tu, kita tak tuduh dia ambil rasuah, tapi ada elemen yang meragukan. Kita tengok banyak kali dah ni, kita tak ada bukti untuk tuduh, tapi kita sebagai orang atas untuk mengelakkan, kita tukar dia. Tapi kita tak zalimi dia, taklah kita tukar dia, pergi rendah jawatan dia, kita tak bagi dah dia duduk di situ. Itu adalah soal urus takbir, kita boleh. Selagi kita tak zalimi dia, gaji dia tak kurang pun, tapi kita tak bagilah dia duduk di situ. Kita bagi dia jadi polis di kawasan tertentu. Kawasan ni memang ramai kaki. Duk dengar cerita macam-macam, bukti tak ada. Ketua polis hak tinggi tukar. Oh, dia tu saya tak ambil pun. Tukang tu tak rendah jawatan dia. Jangan bagi dia duduk situ. Okey. Contoh, ada berita yang kita tak perlu cek. Orang kata dia ni kaki perempuan, duk bawa perempuan pergi mana, kita tak perlu cek, sebab itu urusan dia dengan Tuhan. Buat apa kita nak cek? Nak pergi, tak apa, aku nak tunggu tengok kat kedai tu dia main tak. Nak buat apa? Itu urusan dia. Agama kata wala tajassasu, jangan kamu mengintip dosa orang. Dosa tu tak ada kaitan dengan organisasi. Dia jawab seorang dia dengan Tuhan. Dosa yang ada kaitan dengan organisasi ataupun dengan masyarakat, kita semak, takut orang lain jadi bahaya. Dosa individu antara dia dengan Tuhan tak perlu cek. Bahkan kalau kita mencari-cari, haram. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, apabila dia pergi berjalan pada malam, dia semak rumah-rumah di Madinah, ada satu rumah tu ada bising dan dengar suara-suara banyak. Umar tanya Abdul Rahman bin Auf, kau tahu tak apa berlaku ni? Mereka ni dalam ni sedang minum arak, tapi tak nampaklah dengar cara suara tu. Apa pendapatmu Abdul Rahman bin Auf? Kata Abdul Rahman, kata ra'aitu qad ataina ma nahallahu anhu wala tajassasu. Aku berpendapat kita telah mendatangi perkara yang Tuhan larang, jangan mengintip. Umar balik. Ada orang tu habis tu dia buat maksiat, dia tutup, kita tak nampak, dia dengan Tuhan, dia jawab di akhirat. Tapi kalau dia kena mabuk, dia melompat kot jalan kot tepi ni, ni kita tangkap, takut dia katok pala orang ataupun orang langgar lah. Bila dia mabuk, dia naik kereta, polis tangkap. Lagi
dia langgar orang. Tapi kalau dia mabuk, dia kunci pintu, dia tonggang seorang-seorang dia ni, dia jawab di akhirat. Orang Melayu ni, dia punya masalah. Bukan orang Melayu lah, orang Malaysia ni. Dia kalau maksiat yang bersifat peribadi tu, dia suka benda-benda gosip personal ni tentang kau, dia suka berita ni. Kalau ada kawan-kawan ni kata khalwat dengan siapa kalau dah masuk berita, oh yang ni 7-8 tahun cerita ni tak habis. Padahal ini dia taubat lah. Tapi kalau orang ambil rasuah berpuluh juta, ratus juta, yang ni bukan masalah dia dengan Tuhan, ini dia dengan harta awam. Tapi kawan tu balik kampung, dia bawa salam, cium tangan dia tanya, macam mana Wabi, ada lebih-lebih lagi ke sikit? Kenapa? Dia pula boleh dengan pengikut dia semua pergi dermat, masuklah Surabaya, tiba duit, dia tak malu. Padahal itu dosa dia dengan makhluk-makhluk Tuhan, Tuhan dan makhluk-makhluk Tuhan. Yang dosa kawan ni kawan tu nak balik kampung 7 keturunan malu. Bukanlah saya kata dosa yang pertama tu boleh, tetapi patutnya dosa yang pertama tu kita tak payah masuk campur, dia selesai dengan Tuhan. Yang kedua, we question them because this money of is public wealth, harta awam yang mesti dia bertanggungjawab. Itulah masalah kita. Jadi harta awam ni kita kena question. Kalau orang kata pasal apa, tak tanya pasal kawan ni, personal punya isu, dia settle. Tapi sekali awak terlibat, get involved dengan harta awam, we have to question you, kerana kita ada kepentingan di dalamnya. Pasal kita sebahagian dari awam itu. Dia kata dia ambil harta kerajaan, bukan harta kau. Kerajaan tu kerajaan aku, kerajaan tu ambil cukai daripada aku hidup di bawah kerajaan tu. So we have right to question dia. Tapi kalau dia tu ambil harta suami dia, tak payah tanya. Aku heranlah dia, itu tukang dah lansir, ni tukang pula baru membana. Tak payah, itu tukang dah kereta, tukang biar apilah dia tukar sehari 10 kali pun kereta duit dia. Yang kalutnya kalau dia tukar kereta duit kita. Kita kadang-kadang macam tu lah. Bila main pada orang politik, kita kata jangan masuk campur urusan orang. Bila main harta jiran kita, kita pergi masuk campur. Jiran kita, pegawai sebelah kita, dia tak ambil dia. Pasal apa hang pakai cincin? Dia tanya, tapi apalah nak pakai cincin 6 jari pun, selagi dia bukan harta orang. Tapi melainkan jadi macam pegawai immigration tu, pegawai biasa, kereta punya luar biasa, tu orang kena tanya lah.